Okay, so kita nak continue on our lesson for 3.2, first order linear differential equation. Dan today kita akan tengok equation yang tak boleh separate. So for this equation yang tak boleh separate, kita akan gunakan integrating factor to find equation y equals to something tersebut. Okay, so kat sini kita hanya akan fokus kepada first order linear differential equation. So kita akan jumpa dy dx yang power dia satu sahajalah. Alright, so let's look at the learning outcomes. Okay, kat sini learning outcome will be solve the first order linear differential equations by means as an integrating factor. Okay, untuk chapter 2 ni senang untuk kamu ingat sebenarnya sebab kita hanya akan ada dua cara lah, sama ada kita gunakan separable variables ataupun kita gunakan integrating factor. And in this integrating factor, step dia kita dah guide dah, nama step tersebut adalah SIMP. So nanti kejap lagi saya akan tunjukkan SIMP tu macam mana. Okay, so first order linear differential equations for integrating factor ini akan diberi dalam 3 term seperti ini. Okay, dia akan ada dy over dx plus px multiply by variable y equals to qx. So nak tahu dia tidak boleh separate, kamu akan nampak kat sini ada dy dx and then kita akan ada satu variable y yang power dia pun satu juga. Okay, this y power dia pun satu, tapi y ini dia akan didarabkan dengan function of x lah. So dia ada px and then on the right hand side kita ada qx. So dekat sini kalau kita ada 3 term macam ni, satu, ini adalah term yang kedua, ini adalah term yang ketiga, so kita akan gunakan integrating factor. Okay, so we are going to use integrating factor. Integrating factor itu kita akan label sebagai v of x. Okay, and then kita akan gunakan satu jenis cara lah. The steps is known as SIMP. SIMP maksudnya simple je. Okay, so step tu apa benda? So let's look at the next slide. So SIMP, okay, inilah dia SIMP. So SIMP ini merujuk kepada standard form. S untuk standard form. I kita akan cari dia punya integrating factor. M kita akan multiply both sides, left hand side dengan right hand side dengan dia punya S, dia punya integrating factor tu lah. And then P kita akan tulis semula product rule dia apa, dan last sekali baru kita akan integrate both sides. Okay, ini adalah step dia lah, SIMP. So step ini wajib, maksudnya setiap step ini ada markah dia, kita tak boleh skip lah. Memang sebab tu kita terus letakkan nama sebagai SIMP. Okay, so first of all, S tu kita buat apa? Tadi saya kata S is for standard form. So S ni kita akan simplify the equation into this form yang tadi saya tunjuk. Okay, sometimes soalan dia takkan bagi dy dx ni single. So contohlah kalau kita jumpa soalan yang macam ini, negatif dy over dx plus pxy sama dengan qx, ini bukan dalam standard form. So standard form, koefisien dekat dy dx ni dia mestilah 1. Okay, so apa nak buat kalau kita ada negatif dekat depan ni? So that means negatif ini kita akan pindah, darabkan dengan the whole equation lah. So, kejap. So now dia akan jadi dy over dx minus p of xy equals to negative qx. So kalau kita jumpa macam ini barulah standard form. Okay, syarat standard form adalah kepala dekat dy dx ni mestilah 1. Okay, lepas tu, oh sekejap ni macam tak best lah, sekejap saya tukarkan dia kepada, okay ini, sekejap saya tukar soalan ni kepada ini. So contoh tadi kalau soalan kita adalah negatif dy over dx plus 3xy equals to 9x. Okay,
So contohlah kita ada soalan ni kan. So tadi saya kata kita kena darabkan every equation ini dengan negatif. So it will be dy dx minus 3xy equals to negative 9x. So dekat sini kamu akan nampak ini adalah kita punya dy dx. Ini merujuk kepada px dan ini merujuk kepada our qx. So lepas kita identify standard form, kita kena tahu siapa px, siapa qx. Okay. So after we know what is px and what is qx, next adalah kita akan pergi kepada step yang kedua, which is find the integrating factor. So integrating factor, the formula is Vx equals to E of integrate Px dx. So sebab itu dekat sini, okay, kejap, kat sini saya highlight sekejap. Sebab itu dekat sini kita perlu tahu siapa Px, siapa Qx. Sebabnya kita nak tulis Px tu dekat atasnya. Kita akan integrate this Px dekat atas ni. Okay. So nanti kita hanya akan integrate yang atas ni sahaja tau. So nanti jawapan kita, contohlah saya gunakan contoh yang sama kat sini. So for example here, our Px adalah negative 3x kan. So kita akan tulis dia sebagai E of integrate negative 3x dx. So kemudian kita akan integrate yang atas ni je lah. Integrate negative 3x dapat E of negative 3x square over 2. So itulah kita punya, inilah dia kita punya integrating factor. Okay. So ini adalah contoh dia lah. Okay, next. Lepas tu kita akan cari M. M maksudnya multiply apa yang kita dapat dekat integrating factor ni. So this one will be multiplied to the standard form. Okay, so nampak tak dekat sini? Vx didarabkan dengan dy over dx. So dia darabkan ini dengan dy dx tambah darabkan ini dengan our Vx juga. Lepas tu didarabkan pula Qx ni dengan Vx. Each of this term ada Vx. Nampak? Setiap term ini akan ada Vx lah. Kita perlu darabkan dia. Okay. So step M ni tak perlu buat apa. Just darabkan sahaja. Kemudian kita boleh terus kepada product rule. Okay. Product rule ni sebenarnya kamu dapat daripada multiply ni. Multiply ni is actually formula yang telah produk rule kita apa? UV prime plus VU prime kan. So bila kita multiply kat sini dia adalah ini UV prime plus V. Sini V, sini yang U prime. Okay. So in other words, ini adalah kita punya U dan ini adalah kita punya V. So kalau tengok dekat sini, nampak tak V, lepas tu sini adalah V prime kan, dy dx. So kita nak salin sahaja U yang kita dapat dekat sini, salin sahaja dekat sini dan hanya perlu darabkan dengan Y sahaja. And then yang bahagian kanan ini hanya perlu salinkan sahaja. Dia nampak macam complicated sebenarnya tapi dia simple je, nanti kita tunjuk sebab ni saya tengah cakap pasal teori dia. So kamu tak nampak lagi. And last kali barulah kita akan start integrate both sides. Okay. So integrate ini tak ada masalah lah sebab bila kita ada d over dx dan belakang ini ada dx dia juga, hanya perlu salin balik sahaja yang dalam ni. Ini salin balik je. So dia akan dapat inilah. Okay. Yang kita hanya perlu integrate yang bahagian kanan ni. Kanan ni nanti barulah kita akan integrate dia macam mana. Okay, mesti tak faham, betul tak? Okay, betul. Kalau siapa yang faham tu hebat lah daripada tadi dia faham. Okay, so sekarang kita tengok contoh dulu. Nanti baru kamu nampak dia macam mana. Okay, so saya pergi kepada example yang pertama lah. Okay, so kita nak cari general solution. So ingat lagi general solution tu apa? General solution yang masih lagi ada plus C. Okay, so kita tengok soalan ni dy over dx minus 3y over x equals to x. Okay,
So ingat tak, kita kena guna, ini ada 3 term. 1, 2, 3. Okay. So equation ini tak boleh separate lah sebab kita ada 3 terms kat situ. So kita akan gunakan simply integrating factor. S, I, M, P, I. Okay. So saya mulakan dengan S dahulu. Okay. Standard form dia mesti tulis dalam dy dx plus pxy sama dengan qx. Okay. So saya tulis dahulu soalan kita. Soalan kita adalah dy over dx tolak 3 per xy sama dengan x. So my first question is, adakah soalan ini sudah dalam bentuk standard form? Ya atau tidak? Akan tulis kat mana? Ya. Kat sini aku. Ya, okay. So kita tak perlu ubah apa-apa lah. Okay, kat sini dia dah dalam bentuk standard form. So nampak tak siapa PX, siapa QX? So kat sini kita ada positif PX kan? So dia punya sign tak sama. Jadi PX kita kat sini adalah ini. So PX kita adalah negative 3 over X dan QX kita adalah X sahaja. So saya tulis kat bawah ni, PX is equals to negative 3 over X dan QX adalah X. Okay. So now kita pergi kepada step yang kedua, kita nak cari integrating factor. So Vx is equals to E integrate P of X dx. Okay, kita nak buat benda ni. Now, saya tulis Vx is equals to E of integrate, siapa Px kita? Negative 3 over X kan? So integrate negative 3 over X dx. Okay, yang kamu akan integrate hanyalah yang atas ini sahaja. Okay, so kita integrate yang atas, dapat apa? Negative 3. So kalau kita ada 1 over X, kita dapat ln of modulus X. Okay, tak perlu letak plus C tak perlu letak plus C. Plus C kita akan letak dekat hujung nanti lepas kita dah integrate. Dia sama macam by part tu lah, tak perlu letak plus C dulu. Okay, kalau tengok dekat sini, E negative 3 ln X ni, saya boleh simplify dia. Negative 3 ni dia berada di antara E dengan ln. So kita gunakan properties of log. Gunakan properties of log, power ini, so power ini kita boleh bawa naik atas. So now it be E ln of X to the power of negative 3. Nampak tak? So E dengan ln dia jadi apa? Dia akan tinggal 1 kan? So X power of negative 3 boleh bawa turun. Okay? Dan dapatlah kita 1 over X cube. Okay. Untuk Vx ni, dia wajib dalam simplest form. Okay, dalam exam dia nak nampak simplest form. Simplest form maksudnya kamu mesti dapatkan sampai macam ni lah. Okay, kalau lah atas ni dia tak ada ln, memang tak boleh simplify dan kita akan stop dekat situ. Tapi kalau dia nampak equation yang macam ni dan kita boleh simplify, so markah hanya akan bagi setelah kita simplify sahaja. Okay, now kita pergi kepada step yang seterusnya. Okay, step yang seterusnya adalah S dah, I dah, M. So let's go to M. Saya letak kat tepi ni Okay, M ni kita nak buat apa? M kita akan multiply, M kat sini kita akan darabkan Vx darabkan dengan dy over dx tambah Vx darabkan dengan Pxy sama dengan Vx darab dengan Qx. Okay, ini yang kita akan buat. Step yang ketiga, kita akan darabkan V dengan kita punya standard form. Okay, tadi V kita apa?
V kita adalah 1 over X cube. Darabkan sahaja dengan, darabkan sahaja dengan this equation. So this is what you are going to get. 1 over X cube darab dengan dy over dx. Tolak kita ada Vx kat sini. Dia telah tolak kat situ. 1 over X cube darab dengan 3xy. Okay. Lepas tu kita ada equals to 1 over X cube darab dengan X. Yang saya buat dalam bracket ni semua adalah kita punya standard form dan setiap ini saya darabkan dengan Vx. Kemudian saya akan simplifykan yang sinilah. Yang sebelah sini tak payah simplify pun tak apa. Okay, so it will be 1 over X cube dy over dx minus 3 over X to the power of 4y. Tiba-tiba saya pula simplify. Sama dengan, kat sini kita ada apa 1 over X squared. Next, kita pergi kepada step P. Ya, Christina. Madam. Ya. Kan jawapan yang dekat I tu kan dia pun akan Madam bawa ke N tu. What if yang jawapan I tu saya tidak simplifykan dia tapi saya terus masukkan dia dalam N tu, adakah dia akan mengganggu jawapan yang lain? Ya, dia akan mengganggu jawapan yang lain. Sebab contoh kalau kamu buat yang ini sahaja, letakkan dekat sini. Sebab nanti didarabkan dengan sini kan. So nanti kamu akan ada X yang didarabkan dengan E of negative ln of modulus X. Which nanti right hand side ni kita nak integrate dia. So it's getting complicated lah nanti. Kamu nampak ada X, ada eksponen yang power dia ln pula. So that's why kita simplify dia dahulu supaya nanti mudah kita nak integrate. Okay. Okay, now saya pergi kepada P dulu So untuk P ni pula, saya akan cari, okay tadi P kita nak tulis balik semula d over dx of vxy akan sama dengan Vx of Qx. Okay, ini dia punya formula dia lah. Okay, so nampak tak kat sini? Saya hanya perlukan Vx dan saya akan darabkan dengan Y. Dan ini saya hanya perlu salin balik yang sini sahaja. So that is what we are going to do. Hanya salin balik, mana Vx saya tadi? Vx saya adalah ini. Vx dan kita perlukan, okay kat sinilah saya buat. Kita perlukan Vx dan kita hanya perlukan Y sahaja dan kita hanya perlukan ini, nampak tak? Yang saya shade 3 ni sahaja yang kita perlukan untuk disalinkan dekat bawah. So here it will be d over dx of 1 over x cube didarabkan dengan Y will be equals to 1 over x squared. So itu sahaja yang kita akan buat. Salin je, atas tu salin je, bawa turun bawah. Okay, now kita akan pergi dekat I. I ni maksudnya kita akan start integrate both sides. Okay, so integrate, so kita akan integrate d over dx of 1 over x cube y with respect to x equals to integrate x to the power of negative 2 dx. Nampak kan? 1 over x square dia jadi x kuasa negatif 2. Okay. So dekat sini nampak tak? Bila kita ada dx over dx ni, ini boleh potong. So in right hand side, left hand side ni kamu hanya perlu salin balik sahaja. Salin sahaja yang dalam bracket ni, bawa turun bawah. So ini salin je, bawa turun bawah
untuk right hand side saja kamu akan integrate lah. So integrate x kuasa negative 1, negative 2 dapat x to the power of negative 1, baru letak plus c. So therefore I have 1 over x cube y equals to negative 1 over x plus c. Tetapi untuk particular, untuk sim P ni, integrating factor, kamu wajib tinggalkan y sebagai subjek. So x cube ni kamu akan pindahkan dia ke sebelah kanan lah. So x cube over x plus x cube multiplied by c, and therefore y will be equals to negative x square plus cx cube, boleh? Cx cube lah. So ini barulah kita punya final answer. So this is the general solution. Pening tak? Madam, Ya. kalau yang C tu saya yang C X cube tu saya tulis C saja, boleh ke tak? Tak Sebab boleh. dia C juga. Tak boleh. Sebab apa tak boleh kali ni? Sebab x is a variable. Dia unknown, dia bukan constant. Kalau kita bukan x cube, contohlah kalau dia adalah 1 over 3y, so bila pindahkan kita akan dapat 3 that multiply by c. So 3 ni memang constant. So bila multiply dengan c, it is still a constant lah. Cuma kalau sini dia bukan, dia tak sama dengan x. X ni dia variable, unknown. So dia tak boleh. Dia mesti kena ada cx cube tersebut. Yes, that is a good question sebenarnya. Bagus-bagus. Boleh? Madam. Ya, ya. Yang itu 3 over x power of 4, dia memang hilang lah sudah itu. Ya, ya. Yang sebenarnya M, dekat M ni dia tak pentingkan pun sangat. Kita nak simplify dia macam mana. Asalkan dia nampak kamu darabkan x, 1 over x cube dengan standard form ni. Sebenarnya selalunya saya tak tulis macam ni tau. Selalunya saya factorize 1 over x cube tersebut. Okay. So, macam ni. Untuk memudahkan cara kita menulis, tahun lepas soalan ni ada keluar. Untuk memudahkan cara kita menulis, saya buat yang macam selalu saya buat lah supaya dia tak nampak complicated sangat. Untuk step dekat sini, selalunya, saya gunakan warna dark blue. Untuk step ini, selalunya saya akan tulis dia seperti ini. Saya factorize je 1 over x cube darabkan dengan dy over dx plus pxy equals to 1 over x cube yang didarabkan dengan qx kita adalah x. Okay, nampak tak? Sebabnya m ni hanya perlu multiplykan I dengan our standard form. Okay. So kalau nak tulis macam ni pun tak ada masalah sebab tahun lepas dia tak tengok kita expand ataupun tidaklah, asalkan nampak ada multiplication antara integrating factor dengan our standard form. Sebab nanti still kita perlukan, kita hanya akan tengok ini, kita akan tengok ini dan kita akan tengok simplest form yang ini sahaja. Kita try lagi example yang kedua. Okay tak? Now let's find out our general solution again for this question. Okay, soalan ini pun sebenarnya dia dah dalam standard form. Okay, so kita tengok tadi first step adalah kita perlu cari dia punya standard form. Standard form, kita ada dy over dx plus pxy equals to qx. So here we can see that tangent x is actually our px of y. Okay, so saya try rewrite back. So it will be dy over dx plus, kita buat y kat depan jugalah. Y tangent x equals to 2 sine of x. So here our tangent x adalah px kita. Px is equals to tangent x dan qx will be equals to 2 sine f.
sine of x. Okay, so kita dah identify siapa px, siapa qx. Okay, next kita pergi kepada step yang seterusnya. I, cari integrating factor. So v of x equals to E integrate px. So integrate tangent of x dx. Okay, dekat sini saya nak kira dia asing. So integrate, saya buat ke bawah ni integrate tangent of x dx dia sama dengan integrate sin x over cos of x dx. Okay, so tangent kita perlu ubahkan dia kepada sin over cos So here u adalah yang berada di denominator. So u adalah cos of x. So du over dx will be differentiate cos dapat negative sign. Maksudnya dx adalah du over negative sin of x. Now let's integrate dia. Dia akan jadi integrate sin x over u multiply by 1 over negative sin x dx. So sin x over sin x boleh potong. So kita hanya integrate 1 over u. Oh sorry, ni du. 1 over u du. And here we get negative ln of u, which will be negative ln of u kita apa tadi? Cos of x. Okay, so ini yang kita perlukan untuk atas ni. So integrate ini dia akan jadi e of negative ln modulus of cos x. And now sama macam tadi, power ni kita akan bawa naik atas. So dia jadi e ln of cos x to the power of negative 1 and hence kita dapat 1 over cos of x sahaja. Okay, so nampak kita simplifykan dia sampailah dia tak ada e dengan ln together lah. Okay, now kita pergi kepada step yang ketiga. Step yang ketiga adalah m, multiply. So multiply kita hanya perlu darabkan 1 over cos x darabkan dengan dy over dx plus y tangent of x and it will be equals to 2 sin x cos x. Ini kita hanya darabkan 1 over cos x dengan left hand side dan juga right hand side of our standard form. Okay, so kat sini, oh sorry, manalah, sorry, salah pula sini. Sini sepatutnya 2 sin x over cos x. Ni baru betul. Kemudian kita pergi kepada step P. P ini kita nak tulis product rule kan. So product rule kita perlukan d over dx of salin sahaja 1 over cos x, y dan right hand side kita ni. So 1 over cos x darab dengan y equals to 2 sin x over cos x. Ini saya biarkan dia sebagai sin x over cos x. Sebab walaupun dia jadi tangent sebenarnya, nanti nampak tak kita akan integrate dia dan kita akan guna balik apa yang kita dah integrate tadi lah. Okay, and finally our last step adalah start to integrate both sides. So integrate d over dx of 1 over cos x y with respect to x equals to 2 integrate
sin of x over cos of x dx. Okay, ini saya terus factorize 2 keluar. Okay, and now bahagian kanan ni kiri ni tadi hanya perlu salin balik sahaja yang dalam kotak ni. So it will be 1 over cos x darab dengan y equals to 2. Okay. Nampak tak? Integrate sin x over cos x dx ni kita dah integrate dekat sini. So hanya perlu salin balik sahaja apa yang kita dah integrate. So here dapat negative ln of modulus cos x plus c dekat luar. Okay, plus c dia dekat luar. Okay, kemudian ini bersamaan dengan negative 2 ln of cos x plus c. Okay. So tadi saya kata kita kena pindahkan cos x ini ke bahagian kanan. So therefore y is equals to negative 2 cos x ln of cos x plus c cos x. So that will be our final answer. So inilah dia our general solution. Madam, Ya, yang 2 sin x over cos x tu dekat M tu dari mana Ini? madam? Ya. ini. Ini selepas kita darabkan 2 sin x darabkan dengan our 1 over cos x. Kan M tu multiply both side. Aha, betul? So nampak tak? Kan saya multiplykan I dengan S. So nampak yang left hand side ni adalah yang dalam ni saya darabkan dengan 1 over cos x. Dan 2 sin x ni pun saya darabkan dengan 1 over cos x. So dapatlah kat situ. So now let's look at particular solution. So particular solution dia akan bagi conditions inilah untuk kita cari C itu apa. Alright, so this is our question. Negative dy over dx. Saya salin dululah. Sekejap. Negative dy over dx plus y equals to e of 4x. So this is our question. Adakah dia dah dalam standard form? Belum. Sebab apa belum? Sebab ada negatif kat depan ni. Okay, so the standard form here will be dy over dx tolak y sama dengan negative e of 4x. Okay, so now this whole equation kita perlu darabkan dengan negative 1. Negative 1 lah kan, atau darab ke bahagi ke sama je sebenarnya. Alright, so this is our standard equations and let's write the px. So px kita adalah negative 1. Okay, kejap ni saya tak boleh buat macam ni. Darabkan dengan negatif je. Okay, dan qx kita adalah negative e of 4x. Negative 1 sebabnya original questions kita adalah dy over dx plus pxy. So px kita positif, so walaupun saya ni negatif, so px kita adalah negative 1. Okay, seterusnya kita cari I. Okay, I adalah Vx equals to E integrate negative 1 dx. Okay, integrate negative 1 ataupun saya bawa keluar negatif lah. So dia jadi apa? E of negative x.
Boleh simplify lagi tak? Dah tak boleh lah. Memang itulah simplest form dia. So dia akan kekal sebagai E of negative X. Okay. Seterusnya, pergi kepada step yang ketiga, M. Multiply E of negative X dengan this whole equation. So, E of negative X didarabkan dengan dy over dx tolak y sama dengan E of negative E of 4x didarabkan dengan E of negative x. Okay, let's look at the right hand side here. E 4x darab E negative x. Base dah sama, power kita boleh joinkan dia together. So it will be negative E of 3x. Okay, so ini saya kekalkan sebagai E of negative x dy over dx tolak y. Okay, so ini adalah step M saya. Dan step P, product rule, kita hanya perlu salin balik E of X, Y dan Vx, Qx. So, d over dx of E of negative x, y sama dengan negative E of 3x. Okay. Settle dekat P, kita pergi dekat I yang terakhir which is integrate. So integrate d over dx of E of negative x y dx equals to integrate negative, oh saya letak negatif kat luar. So negative integrate E of 3x dx. And then ini salin balik sahaja. So E of negative x y sama dengan ini integrate dapat apa? Negative E of 3x bahagi dengan 3 tambah C. Dan y ini kita kena pindahkan E of negative x to the to the right hand side. E of negative x ni sebenarnya adalah 1 over E of x. Okay, sekejap. Saya tulis macam ni dulu supaya nampak bila pindahkan dia, dia akan jadi darab. Bila dia dekat bawah, pindahkan dia akan jadi darab. Okay. So, sekejap ni kita nak pindahkan dia ke sini. Kita akan darabkan dia. So last kali y is equals to negative E of 3x darab dengan E of x over 3 plus C darab dengan E of x. Dan dia akan jadi y equals to negative E of 4x over 3 plus C E of x. Kalau kita stop dekat sini, ini adalah general solution. Okay, tetapi soalan minta kita cari particular solution. Okay, apa pula ada lagi kat sini? So particular solution, dia ada condition dia kat sini. Y kosong sama dengan negatif 2. Apa maksud dia? Kosong ini adalah value of x, negatif 2 adalah value of y. Okay, dia sama je macam fx sama dengan 3. So fx tu yang dalam bracket tu akan jadi kita punya x lah. Okay, now saya gantikan nilai. So when x equals to 0 and y equals to negative 2. So negative 2 sama dengan
negatif E of 4 darab dengan 0 bahagi 3 tambah C of E kuasa 0. Ini, gantikan value ini dekat kita punya general solution ya. Okey, kemudian E of 0 dapat apa? Dapat 1. Ini pun dapat 1. C is equals to negative 2 plus 1 over 3. So we get negative 5 over 3. So therefore, our particular solution will be y equals to negative E of 4x over 3 minus 5 over 3 E of x. So ini adalah kita punya jawapan untuk particular solution. Simpi ini hanya akan guna apabila dia melibatkan differential equation that cannot be separate. So kalau kita nampak ada 3 terms, kita akan gunakan integrating factor. So sekian sahaja untuk hari ini. Thank you everyone for your attention.